Okay, sekarang saya pakai satu peluang. Gabungan transformasi. Jadi cikgu nak kamu rujuk buku teks muka surat 149. Kalau kamu ada join kelas-kelas sebelum ni, kita dah belajar tentang pembesaran sebenarnya. Okay, jadi untuk hari ni sebenarnya cikgu nak ulang balik tentang translasi pantulan putaran. Kenapa cikgu kata cikgu nak ulang balik? 4 jenis transformasi yang cikgu tunjukkan sekarang, 1, 2, 3, 4 ni. 4 ni kamu dah belajar. Translasi dengan pantulan ini kamu belajar waktu tingkatan 2. Okay, tingkatan 2. Putaran kamu belajar waktu tingkatan 3, kemudian pembesaran kamu belajar waktu tingkatan 5. Dalam exam selalunya dia akan combine topik-topik tingkatan 2, 3, 4, 5, tingkatan 1 pun ada. Sebab ini maksudnya macam mana dia combine tu. Benda yang kamu belajar waktu tingkatan 2, tingkatan 3 ada kaitan dengan benda yang kamu belajar waktu tingkatan 5. Sebab tu penting sentiasa buat ulang kaji. Jadi untuk kamu, okay, aim cikgu, kalau kamu tak boleh jawab soalan aras tinggi pun, aim cikgu, kamu mesti tahu sekurang-kurangnya apa tu translasi, apa tu pantulan, apa tu putaran dan apa pembesaran. Okay, yang mana yang tak join kelas sebelum ni tak apa, nanti cikgu akan ulang balik secara ringkas lah tentang pembesaran ni. Kalau dalam exam macam mana kamu nak kenal. Okay, cikgu akan ajar kamu macam mana nak tackle, dapatkan sekurang-kurangnya 4 atau 5 markah daripada soalan yang berkaitan dengan transformasi ni. Sebabnya bab ni senang. Kamu nak skor markah, kamu hanya perlu tulis sahaja dalam bentuk ayat. Ayat tu boleh hafal siap-siap sebelum exam. Dalam exam nanti kamu hanya tulis balik ayat tu ikut gambar yang dia bagi. Sebab tu cikgu kata bab ni senang. Sebabnya dia tak banyak pengiraan. Kalau untuk kamu dapat markah tu dia ada bahagian yang mengira, dia ada bahagian yang tak mengira. Bahagian yang tak mengira tu kita akan fokus supaya boleh bantu kamu dapat markah dalam exam nanti. Okey, jadi balik kepada 5.3 ni kita tengok dulu apa standard pembelajaran. Jadi hari ni kita akan menentukan image dan objek bagi satu gabungan transformasi. Okey, image ni apa? Image yang terbentuk lepas kamu buat transformasi. Okey, ataupun dalam kata lain lukisan lah. Objek ni yang asal. Okay, kalau masih keliru lagi apa tu image, apa tu objek. Objek ni sebenarnya bentuk yang asal. Image ni terbentuk ataupun lukisan yang kamu dapat selepas kamu buat transformasi. Transformasi ni apa? Transformer ke? Bukan. Transformasi ni, ini 4 jenis. Transformasi ni sebenarnya pergerakan. Ada 4 jenis pergerakan dalam matematik yang kamu perlu tahu. Translasi, pantulan, putaran dengan pembesaran. Okey, contoh dalam buku teks ni dia agak susah. Kenapa dia pakai bentuk? Jadi cikgu akan start dengan yang senang dulu dengan kamu, untuk kamu. Sekejap cikgu buka. Okey, ni nanti cikgu akan share dalam group. Sebenarnya sekarang kamu tengok dulu memang tak ada dalam buku teks sebab ini latihan tambahan yang cikgu dapatkan dari internet. Kejap lagi lepas kita dah bincang macam mana nak buat ni, cikgu akan share lah dengan kamu dalam group apa yang kita buat dalam kelas hari ni Okey. So yang pertama kita akan belajar buat ulang kaji balik tentang apa tu translasi. Okey. Ini kamu belajar waktu tingkatan 2. Kalau cikgu tanya lah ingat ke tak lagi, confirm jawapan kamu tak ingat. Sebab apa? Kalau cikgu tanya minggu lepas pun tak tentu ingat kan, apatah lagi tingkatan 2. Tapi tak ingat tak apa, kita boleh ulang balik. Cuma bagi fokus perhatian betul-betul lah. Bila cikgu ajak ni supaya sekejap lagi kalau cikgu tanya kamu faham apa yang cikgu terangkan ni. Jadi translasi bermaksud pergerakan. Okey, kamu akan gerakkan objek atau titik kamu. Gerak tu macam mana? Ikut paksi X
dan paksi Y. Okay. Kalau kamu perhatikan, kamu ada nombor di tepi ni. T sama dengan 5, 6. Ini yang kita panggil sebagai translasi. Okay. Inilah nilai paksi X dan paksi Y yang kamu akan gerakkan titik kamu. Jadi kalau kamu perhatikan ni, 5 ialah paksi X dan 6 ni ialah paksi Y. Bila nak gerak pada paksi X dengan paksi Y, dia ada pergerakan ke kanan, kiri, atas atau bawah bergantung kepada paksi. Okay, yang pertama paksi X. Paksi X yang ni. Yang melintang macam ni kan. Okay, kalau kamu tengok melintang macam ni, dia hanya akan bergerak sama ada ke kanan ataupun ke kiri sahaja. Dia tak naik atas ataupun turun bawah sebab tu paksi lain. Untuk paksi X ni, kamu akan bergerak sama ada ke kanan ataupun ke kiri sahaja. Jadi cikgu pun akan tulis kat sini. Gerak ke kanan ataupun gerak ke kiri. Bila masa nak gerak ke kanan? Bila nombor kamu nombor positif. Okay. Kalau kamu ada nombor negatif, kamu akan gerak ke kiri. Okay, itu untuk paksi X. Kalau paksi Y pula, kita tengok dulu mana paksi Y. Ini paksi Y. Jadi pergerakan ikut paksi ni kalau kamu tengok dia sama ada akan naik atas ataupun dia akan turun bawah sahaja. Dia tak boleh pergi kiri kanan sebab apa? Paksi ni menegak. Sekarang kalau paksi menegak macam ni, kamu boleh sama ada naik atas ataupun turun bawah sahaja. Jadi untuk pergerakan paksi Y, naik atas dengan turun bawah. Okay, bila berlaku naik atas kalau nombor tu positif, bila berlaku turun bawah kalau nombor tu negatif. Okay. Jadi ingat nombor positif kalau paksi X ke kanan, kalau nombor negatif paksi X ke kiri, nombor positif paksi Y ke atas, nombor negatif paksi Y turun ke bawah. Bila kamu dah faham tentang ni, barulah kita boleh buat pergerakan 5, 6 ni. So sekarang 5, positif, negatif, nombor 5 ni. Positif je. Okay, positif. Jadi dia nak pergi mana? Kanan atau kiri? Kanan. Okey, ke kanan dulu. Gerak 5 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kejap. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dah siap. Kamu akan sambung pula dengan 6. So 6 sekarang paksi Y positif, dia akan naik ke atas 6 kali. Sambunglah. Gerak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Sekejap cikgu. 6. Okay. Dah siap pergerakan kamu tu, tanda titik. Inilah yang kita panggil sebagai image. Kalau ada image ni, mesti tanda dengan koma dekat atas. Yang asal ni objek. Yang baru kamu lukis ni lah yang kita panggil sebagai image. Okay. Ini maksud objek dengan image. Cikgu? Yes? Awak cikgu start dekat nombor 2 you. Cikgu start kat nombor 2, cikgu start kat nombor 1, cik oi. Yang apa? Bila gerak ni. Yang ni ya. Okey, tengok. Ini objek asal. Ini yang kamu nak gerakkan dia. Nampak tak A ni? Okey. Kita nak gerakkan titik A ni. So dalam exam dia bagi siap-siap lah tu. Dia akan bagi siap-siap. Okey, clear? Clear. Okey, clear. Okey, kalau clear kita tengok nombor 2 pula. So nombor 2 sekarang translasi kamu negatif 3, 4. Okey, ini titik yang kamu nak gerakkan. Okey, mula dengan negatif 3. Nak gerak ke arah mana? Kanan, kiri? Kiri you. Okey, kiri. Berapa kali? 3 kali. Okey, 1, 2, 3. Kemudian lepas tu mana kita nak pergi? Atas. Okey, berapa kali? 4 kali. Okey, good. 1, 2, 3, 4. Jadi dapatlah image kita. Bila dapat image, tanda koma dekat atas. Okey? Ada tak siapa-siapa ada soalan? Tak ada.
Yang baru masuk tu pun tak apa, tengok dulu. Saya kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya. Kita try satu lagi soalan. Okay, nombor 8. So, transaksi kamu sekarang, kamu ada T negatif 3, negatif 2. Siapa boleh bagi tahu cikgu nak gerak ke arah mana? Mesti start dengan nombor dekat atas ya. Mesti start dengan nombor atas dulu baru boleh start dengan nombor, baru boleh sambung dengan nombor bawah. So yang pertama negatif 3. Ini X, kanan atau kiri? Kiri you. Okey, kiri. Gerak 3 kali kiri. 1, 2, 3. And then negatif 2. Bawah. Okay, good. 1, 2. H prime. Okay. Kalau kamu ada macam ni, ini kamu panggil sebagai H. Ini kalau kita ada koma dekat atas ni, kita panggil sebagai H prime. Okay. Objek, image. Objek yang asal, ini yang dibagi dalam soalan, ini selepas kamu buat transaksi, kita panggil sebagai image. Okay. Jadi inilah transaksi. Kamu dah belajar sebenarnya waktu tingkatan 2 kalau tak silap cikgu lah. Okay. Konsep asas dia transaksi ni, kamu ada nilai X dengan nilai Y, kamu akan gerakkan nilai X dengan nilai Y itu mengikut paksi dia dan mengikut nilai positif ataupun negatif. Okay. Kejap lagi cikgu akan share lah screen ni dekat kamu. Cikgu Kalau yang kamu, tu kena buat macam tu lah cikgu. Apa dia? Garis dia kena buat macam in out macam tu lah. Yang line merah ni tak payah pun tak apa sebenarnya. Dalam exam contoh lah kamu tak mau. Okay, kamu nak kira je. Kira je lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Tapi tak perlu pun buat ni. Kenapa cikgu buat? Bagi nampak je. Dalam exam tak payah buat. Sebab kalau tak buat macam ni kita tak nampak kan macam mana kamu nak kira. So sebab tu cikgu buat. Okay, nanti cikgu akan share yang ni. Kalau kamu ada printer boleh print, tapi kalau tak ada print tak apa. Sebab nanti kalau sekolah dah buka balik, cikgu akan print juga benda ni bagi kat kamu. Tapi kalau kamu nak buat latihan dulu sebelum buka sekolah, kamu boleh print, try buat sendiri. Cikgu dah tunjuk dah 3 soalan, kamu boleh jawab lah 2, 4, 5 soalan lagi sendiri. Okay, kita dah siap transaksi. So balik kepada buku teks tadi, yang pertama dah siap. Tapi dalam buku teks kalau kamu perhatikan, dia tak pakai titik. Dia pakai objek. Okay, objek sekarang berbentuk apa? Segitiga. Konsep yang sama juga kalaupun dia bagi objek, dia tak bagi titik macam cikgu tunjuk tadi, benda yang sama je kamu akan buat. Apa yang kamu akan buat? Gerakkan ikut transaksi yang diberi. 4 negatif 3. 4 ni sekarang turun kanan 4 kali. Negatif 3 ni turun bawah 3 kali. Jadi kamu akan gerakkan ikut setiap bucu. Okay, ni yang asal. Bucu dia ada 3. Gerak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Turun bawah 3 kali. 1, 2, 3. Dapat bucu yang pertama. Okay, kemudian sambung pula untuk bucu yang kedua. 1, 2, 3, 4. Turun bawah 3 kali. 1, 2, 3. Dapatlah bucu yang kedua. Ataupun kalau kamu kata, okay cikgu saya buat sekali je. Lepas tu sorry nak sambung lukis, nak sambung bentuk dengan dia pun boleh. Ikut suka kamu. Tapi contohlah kamu buat sekali tapi kamu tak tahu macam mana nak lukis bagi dapat segitiga tu. Apa yang kamu perlu buat, hanya gerakkan 3 kali bucu. Okay. Ikut transaksi yang diberi. Jadi dia konsep yang sama sahaja. Yang penting kamu tahu apa yang kamu perlu buat, gerak macam mana. Okay. Harap kamu clear. So untuk yang kedua, kita akan tengok pula pantulan. Okay, apa pantulan ni? Pantulan ni ibarat kalau kamu tengok cermin. Okay, kamu belajar dalam sains tahu konsep pantulan. So dia konsep yang sama saja. Kamu tengok dalam cermin. Okay, kamu depan cermin, image yang kamu nampak muka kamu tu handsome tak handsome tu kamu akan nampak belakang cermin. Okay, itu konsep pantulan tu. Kamu duduk depan cermin, image kamu dipantulkan ke belakang cermin. Okay, dia sama juga macam dalam matematik.
Dia ada cermin dia sendiri. Cermin dalam matematik ni kita panggil sebagai garis pantulan. So cikgu tunjuk contoh yang senang dulu. Okay. Ini contoh yang pertama. Kalau kita ada pantulan, dibagi pantulan pada garis X sama dengan 3. Okey, garis X sama dengan 3 inilah cermin kita. Ataupun kita panggil sebagai garis pantulan lah. Tapi cikgu bagi bahasa mudah je lah kat kamu. Cermin ni mesti lukis. Okey, macam kamu nak tengok cermin pun mesti ada cermin dulu. Lukis cermin kamu. Macam mana nak lukis? Tengok dia punya nilai. Okey, X sama dengan 3 maksudnya tengok pada paksi X, cari nilai 3. Inilah kamu punya garis, ambil pembaris, gariskan pada X sama dengan 3. Okey. Jadi ini cermin kamu, inilah tempat kamu nak pantulkan objek kamu. Ini objek asal, titik yang diberi dalam soalan A. So sekarang A, kalau nak pantul kamu akan tengok A duduk di bahagian kiri. Bila pantul dia akan duduk di bahagian kanan. Okey, itu konsep pantul lah. Kalau ini duduk asal dia duduk bahagian kiri, selepas kamu pantul dia akan duduk di bahagian kanan. Jadi macam mana nak pantulkan dia? Tengok jarak asal dia dari garis pantulan. 1, 2 kotak. Jadi selepas kamu pantul, 2 kotak juga tapi arah dia berbeza. Kalau tadi asal duduk di bahagian kiri, yang baru akan duduk di bahagian kanan. Label lah objek kamu A prime. So cikgu kalau asal nombor 2 kalau kita kena buat 2 kali lah. Maksudnya macam mana? Sekarang A dekat nombor 3. Okay. So nombor yang dia bagi tu dia nak 2 kali. Nombor so move 2 kali je lah. Sebab apa move 2 kali tu? Sebab tengok jarak dia daripada garis pantulan ni. Dia kena ikut garis pantulan ni yang kamu lukis ni tadi. X sama dengan 3 ni garis yang kamu lukis. So kenapa dia move 2 kali? Sebab tengok jarak A daripada garis asal ni 2 kotak. Jadi kamu akan move 2 kotak jugalah pantulan dia. Okey, kalau tak clear lagi tak apa, kita tengok pula contoh 2. Okey, ni contoh 2. Sekarang contoh 2 pantulan pada garis Y sama dengan 4. Tadi garis X sekarang garis Y. Jadi bila garis Y tengok pada paksi Y. Ini Y kamu. Cari mana nilai Y sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Ni ada nombor 4. Jadi ini garis pantulan kamu pula. Dia tak semestinya sama garis pantulan tu. Dia bergantung kepada soalan. Okay. Jadi bila ada garis pantulan, situlah tempat kamu nak pantulkan objek kamu. Jadi tengok objek duduk dekat bawah garis. Bila pantul dia akan duduk dekat mana? Atas garis. Macam ingat balik macam konsep cermin. Kalau kamu duduk depan cermin sini, mana image kamu akan ada? Belakang cermin. Kalau yang ni pun sama lah. Ini depan cermin. Mana image kamu nanti? Belakang cermin. Okay, balik kepada yang ni. So macam mana nak lukis? Tengok berapa jarak dia. 1, 2, 3 kotak kan? Jadi image kamu akan naik juga sama 3 kotak ke atas. 1, 2, 3. Jadi dapatlah kamu punya image B prime. Awak cikgu buat koma tu yo. Apa dia? Kenapa buat koma? Nak bezakan ini yang asal objek dipanggil. Ini lepas kamu buat pantulan, image dia terpanggil. Jadi nak bezakan lah. Ini yang asal tak ada koma, tapi selepas kita buat pantulan tu kita letak koma dekat atas. Image dia tu. Image dia. Betul? Okay clear Ada tak siapa-siapa ada soalan? Amal hari ni masuk alhamdulillah, bagus. Kevin pun ada, Syabila pun ada, alhamdulillah. Minta lah kekalkan. Okay, siap dah soalan nombor 2. Kita try lagi satu soalan.
Kamu nak pantulan pada garis Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X. Sekarang, apa tu garis Y sama dengan negatif X? Kamu tak ada pun nilai Y sama dengan negatif X kat dalam ni. Tapi sebenarnya, kalau kamu ada Y dengan nilai X, apa maksud Y sama dengan negatif X ni? Kalau nilai Y sama dengan 1, negatif X akan jadi negatif 1. Kalau Y sama dengan 2, negatif X akan jadi negatif 2. Y sama dengan 3, negatif X tu akan jadi negatif 3. Tu je maksud dia. Jadi bila kamu nak lukis garis tu, kamu akan tengok ni ya. Bila Y sama dengan 1, X sama dengan negatif 1. Ini tempat dia. Okay. Y sama dengan 2, X sama dengan negatif 2. So ini tempat dia. Y sama dengan 3, X sama dengan negatif 3. Sini. So kalau kamu tengok bila cikgu sambungkan 3 titik tu, okay. Inilah sebenarnya garis Y sama dengan negatif X. Sekali lagi, macam mana dah dapat? Tengok dia kata kalau nilai Y positif, nilai X negatif. Y positif, X negatif. Y positif, X negatif. Bila kita lukis, inilah garis dia Y sama dengan negatif X. Apa? Tak clear. Cakap lagi sekali. X positif tapi Y negatif. Kalau X positif, Y negatif. Itu sekejap lagi cikgu tunjuk. Kita tengok yang ni dulu. Ada contoh dia, sekejap lagi cikgu tunjuk yang tu. Okay, kita buat pantulan ni dulu. So kamu ada objek asal C. Sama konsep macam tadi. Kalau kata dia duduk depan cermin, pantul akan duduk belakang cermin. Jadi macam mana nak kira? Kamu tengok jarak dia macam ni sekarang. Saya ingat macam ni. Satu kotak. Jadi kamu pun akan lukis satu kotak. Dapatlah C prime. Okay, tadi adik jawatannya macam mana kalau nilai Y negatif, X positif kan? Saya cuba cari. Kita buat 5 dulu. Macam mana kalau kamu ada garis Y sama dengan X? Okay. Kalau garis Y sama dengan X ni bermaksud Y positif, X pun positif. Y1, X pun 1. Y2, X pun 2. Y3, X pun 3. Okay, macam mana nak lukis garis ni? Tengok tempat dia. 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. Bucu ni lah tempat kamu akan lukis. Maksudnya dekat point sini, 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 sini. Ikut saja point tu. So inilah garis Y sama dengan X. Okay, bila nak lukis dia punya pantulan, satu kotak, satu kotak. Dapatlah image. Okay, kejap cikgu cari ada tak contoh Aditya tanya tadi Y positif. Oh tak ada lah Aditya, ada ni je Y sama dengan negatif X saja. Tak cikgu, yang soalan saya tadi tu. Yang Y tu awal dia ada tulis negatif tapi soalan dia kena negatif X. Graf dia macam length tu. Y tu okay, ulang balik sekali soalan kenapa Y tu positif tapi dia tanya negatif. Bukan ni yang ni. Awak nombor dia tulis negatif tu. Oh, okay.
Kenapa cikgu kata Y positif tapi dekat sini Y negatif? Kemudian kenapa X ni cikgu tulis negatif tapi ni positif? Okey, cikgu yang silap terang kat kamu. Dia kata dekat sini, okey, nilai Y sama dengan negatif X. Kalau kamu perhatikan sini, kamu ada X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? So bermaksud kalau X nilai dia positif, kamu gantilah Y sama dengan negatif X kan. So kalau kamu ganti Y, bila X sama dengan 1, kamu dapat Y sama dengan negatif 1. Cikgu yang silap terang tadi. Sorry. Nasib Aditya tanya kalau dok kamu pun silap ikut ajaran sesat cikgu. Okay. Maksud dia macam ni. Kalau kamu ada nilai Y, okay, mana nak dapatkan nilai Y daripada nilai X. Sekarang kalau kamu tengok nilai X semua positif. Jadi bila kita substitute dalam ni, kamu akan dapat Y sama dengan negatif 1. Sebab tu nilai negatif dekat Y. Kalau kita substitute value X sama dengan 2, kamu akan dapat Y sama dengan negatif 2. Negatif 2. Clear tak Aditya? Clear. Okay. Ada tak siapa-siapa ada soalan? Orang lain macam mana? Senyap je hari ni. Okay, kalau clear, balik kepada buku teks kamu. Okay, ni yang dalam buku teks kamu boleh tengok muka surat 49. Pantulan pada garis X sama dengan 5. Kita ada objek. Jadi sekarang kalau kamu nak pantulkan objek, kamu kena pantulkan ikut bentuk dia. Ini cermin kamu. Ini objek kamu. Bila kamu pantulkan setiap bucu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dapat bucu yang baru. Kemudian kalau bucu yang ni pula 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dapat bucu yang baru. 1, 2, 1, 2. Okey, dapat bucu yang baru. Baru kamu sambung lepas kamu dapat bucu tu. Cikgu, kalau dia triangle, kena lukis triangle. Kalau orang yes, correct. Kalau titik, lukis titik. Kalau dia buat square, lukis balik square. Okay. Tapi nak lukis triangle tu, hati-hati ya tengok. Apa yang jadi dengan triangle ni? Sama tak bentuk dia? Dia akan jadi terbalik. Sebab ni konsep pantulan. Okay? Faham tak? Contohlah kalau cikgu buat macam ni. Triangle macam ni pula. So bila kamu lukis, dia akan dapat macam ni. Bentuk dia akan jadi terbalik ya. Boleh tak? Faham tak? Ada siapa-siapa ada soalan tak? Hopefully lah tak ada. Okay, kalau tak ada, kita tengok pula yang ketiga. Yang ketiga ni putaran. Ni kamu belajar waktu tingkatan 3. Putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 65. Okay, satu yang kamu kena tahu. Kalau kita nak buat putaran, yang pertama kita perlukan darjah. Okay, darjah ni apa? Darjah ni sudut dia lah 90 darjah. Ataupun 180 darjah ataupun 360 darjah. Ini yang common selalu orang guna bila putaran. Okey, yang kedua arah. Arah ada 2. Ikut arah jam and then satu lagi lawan arah jam. Macam mana nak kenal ikut arah jam atau lawan arah jam ni? Tengoklah jam kamu. Jam kamu kalau berpusing ikut arah jam tu dia gerak arah ke kanan ataupun ke kiri? kanan ni. Okay, dia pusing arah kanan kan? So kalau pusing arah kanan itu ikut arah jam. Okay, kalau lawan arah jam dia akan pusing ke bahagian kiri. Yang ketiga, kita mesti ada pusat putaran.
Okay, dah ada 3 maklumat ni baru kita boleh buat putaran. Jadi cikgu tunjuk contoh yang senang dulu. Contoh dalam buku teks susah. Jadi tengok contoh senang dulu. Okay, soalan 1. Kamu ada R sama dengan putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 22. Jadi kita highlight dulu maklumat yang ada. Putaran 90 darjah. Ini dia punya darjah lah. Ikut jam. Kalau ikut jam tu sebenarnya ikut arah jam pada pusat 22. Okay, ini objek asal. Ini yang kamu nak putarkan. Kalau ada diberi pusat, kamu akan lukis dulu mana pusat dia. Jadi nak lukis dua-dua ni. Ini nilai untuk X. Ini nilai untuk Y. Jadi maksudnya pada paksi X cari nombor 2, paksi Y cari nombor 2. Inilah pusat putaran. Jadi lukis dulu pusat putaran sebelum buat putaran tu. Okay lah, label lah pusat putaran. Ataupun tulis pusat je lah. Okay, pusat. Dah dapat dah dua-dua. Sekarang nak putar. Okay, sebelum nak putar, kita akan buat garis putus-putus dulu pada A ni. Kenapa? Sebabnya kita nak putarkan A tu ikut garis putus-putus. Arah mana? Arahnya sekarang ikut jam. Jadi kamu akan tulis arah dia. Kita nak pusing ke kanan ke ataupun ke kiri. Kalau ikut arah jam ke kanan, jadi buat anak panah kamu macam tu. Supaya kamu tahu mana kamu nak pusing kejap lagi. Okey, bila nak pusing, kamu perlukan protektor sebenarnya. Tapi cikgu tahu tak semua orang ada protektor. Jadi trik dia kalau kamu nak pusing 90 darjah ni, kalau kamu tak ada protektor, kamu boleh guna pembaris. Okay, contohlah, cikgu tak ada pembaris dalam cikgu punya iPad ni. Cikgu ada kertas je. Okay, kalau kamu tengok, ibaratkanlah ni pembaris. Dekat bucu pembaris bawah tu kan, bahagian bawah pembaris ni, dia ada segi empat macam ni kan. Kalau pembaris tu bentuk dia segi empat tepat kan. Bucu kat bawah ni ada bentuk macam ni, betul tak? Okay. Bucu ni sebenarnya sudut 90 darjah. Okay, dia sudut tegak macam ni. Pembaris memang dia akan buat sudut 90 darjah tegak macam ni. Belah kiri pun sama, belah kanan pun sama. Jadi kalau kamu tak ada protektor nak buat sudut 90 darjah, kamu boleh guna pembaris sahaja. Apa yang kamu nak buat? Ambil pembaris. Okay. Letak bahagian mana kamu nak pusing. Sekarang kamu nak pusing bahagian kanan kan? Letaklah kamu punya pembaris bahagian kanan. Kalau nak pusing bahagian kiri, letak bahagian kiri. Tapi anak panah sekarang bahagian kanan. Okey, ambil pembaris, letak bahagian kanan. Apa yang kamu nak buat? Kamu akan buat balik titik A ni ikut sama jarak tapi dekat tempat 90 darjah. Ini 90 darjah kamu duduk kat bawah, bahagian bawah ni. So jarak yang asal 1, 2, 3, 4 kotak. Yang baru pun sama akad 4 kotak. Lukis garis putus-putus 4 kotak. 1, 2, 3, 4 kotak. Okay. Label kamu punya titik A prime. So inilah cara kamu buat putaran 90 darjah. Kamu pusingkan titik kamu 90 darjah ikut arah jam pada pusat 22. Jadi dapatlah kedudukan titik yang baru. So kena draw macam projector punya. Yes. Kalau kamu ada protektor, boleh guna protektor. Kalau tak ada protektor, boleh guna pembaris. Dia punya trik dia kalau tak ada protektor, boleh guna pembaris. Sebab cikgu tahu. A ni dengan A comma tu. Nak bold line tak payah bold. Line putus-putus ni? Yes. Yang ni? Line merah ni? Tak nak dari 6 ke 6.5 tu. Oh, nak buat macam ni? Tak ada, tak payah. Kita guna hak ni. Okay, kalau pending lagi tak apa, cikgu bagi contoh yang kedua. Okay,
Okay, contoh yang kedua sekarang, kamu ada putaran 90 darjah lawan jam pada pusat negatif 22. Sama macam tadi ya, yang pertama kamu akan lukis dulu pusat. So step yang pertama lukis dulu pusat. Negatif 2, 2. Negatif 2 dekat X, 2 dekat Y, ini pusat kamu. Okay, label sebagai pusat. Kemudian tengok, yang kedua kamu akan tengok arah dia. Arah dia ke mana? Lawan arah jam. So lawan arah jam kiri kanan? Kiri. Okay, pusing kiri. Buat anak panah kiri macam ni. Supaya kamu tahu dekat mana kamu nak letak pembaris nanti. Okay, 90 darjah. Jadi 90 darjah bermaksud boleh guna pembaris saja. Ambil pembaris kamu, letak atas pusat dengan titik B tu, pastikan bucu pembaris tu duduk betul-betul dekat pusat. Okay, macam ni. Duduk dekat pusat macam ni kan. Kamu dapatlah putaran 90 darjah. So apa yang kamu perlu buat, kamu hanya lukis garis putus-putus saja. Dari B pergi kat pusat, 3 kotak yang asal. So B pergi ke image kamu, 3 kotak juga. So label B prime. Jadi dapatlah kamu punya putaran. Cik faham sebabnya tak ada petas kan. Kalau kamu boleh buat sendiri mungkin kamu akan lagi faham lah. Tapi sekarang tak apa, tengok dulu. Cikgu ajak secara ringkas dulu. Nanti balik sekolah kita akan buat lah. Cikgu akan print kertas ni bagi kamu buat. Okay, yang penting sekarang faham dulu macam mana lawan arah jam tu macam mana, nak pusing ke mana, okay, apa tu 90 darjah. Clear tak? Ada tak siapa-siapa ada soalan? Tak ada ha? Orang lain macam mana? Dengar gedok ni sebenarnya. Senyap je. Ya. Jadi cikgu boleh share recording lah. Boleh, nanti memang cikgu share recording. Cumanya kelas kamu tak siap lagi. Cikgu kena susun balik recording tu. Tapi tak apalah, hari ni punya cikgu sempat lah nak terus upload. Sekejap lagi cikgu bagi balik recording ni. Okay, kita try satu lagi soalan untuk 90 darjah ni. Soalan 3. Putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 2 negatif 1. Okay, tanda dulu lah. Yang pertama mesti tanda dulu pusat dia. 2 negatif 1. 2 negatif 1. Ini pusat dia. Okay, dah dapat pusat. Tengok pula dia punya arah putaran. Ikut jam. Okay, ikut jam sekarang kanan atau kiri? Kanan tu. Okay, kanan. Dari point C ni, ikut jam. Arah kanan. Okay, dah tahu mana kamu nak pusing. Ambil pembaris. Kamu akan letak pucu dekat titik C ya. Pembaris akan duduk kat sini. Kenapa? Ikut anak panah yang kamu lukis tadi tu. Letak ikut anak panah. Kalau anak panah duduk bahagian ni lah. Kalau anak panah duduk atas, letak atas pembaris. Kalau anak panah duduk bahagian ni, ikut saja anak panah tu. Okay, jadi letak pembaris pada anak panah. Bucu pembaris mesti kena dekat pusat. Jadi ini kamu akan buat putaran kamu. So yang asal 1, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Okay, yang baru pun akan lukis 4 kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3, 4. Okay, dapatlah image kamu, C prime. Okay. Ada soalan tak? Tak ada ha? Okay, dah siap yang 90 darjah. Next cikgu nak tunjuk kalau kamu ada 180 darjah pula. 180 darjah senang. Okay, kenapa cikgu kata senang? Sebabnya kamu dah belajar dah. Kalau kamu tengok protektor kamu pun kan,
pada protektor dia akan tunjuk yang satu protektor tu sama dengan 180 darjah. Ustaz cikgu tunjuk ada tak protektor dalam cikgu punya ni. Okay, ni protektor. Kalau kamu tengok dekat protektor tu kan, dari kosong 180 darjah. Okay, sini dia tak tulis lah, tapi dia tulis sini 10, 170, ini kosong sebenarnya. Last sekali lepas 170 ni 180. Jadi 180 tu bersamaan dengan satu garis lurus. Kalau kamu pusing nampak dari kiri dia pergi ke kanan atas satu garis lurus sahaja. Kalau 90 darjah dari kosong ni dia akan macam ni je, 90 darjah. Separuh garis lurus tu dari kosong 90 darjah. Okay, kalau 180 dari kosong pergi 180, kamu akan pusing satu garis lurus. Okay. Jadi macam mana nak buat ni? Sama semacam sebelum ni, kamu akan tanda dulu pusat. Pusat dia sekarang 4, 3. So 4 pada X, 3 pada Y. Ini pusat dia. Buat saja garis lurus kamu. Yang asal 2, kita nak pusing 180 darjah kan? Jadi lukis balik. 2 lagi kotak. Dapatlah image kamu A prime. Senang kan kalau yang ni. Sebab 180 kamu tak payah pening nak pakai pembaris ke apa. Dia garis lurus sahaja. Ada tak siapa-siapa ada soalan pasal ni? Okay, kita try satu lagi soalan. R. Pustaran 180 darjah pada pusat negatif 4, 5. Sama, mesti lukis pusat dia dulu. Negatif 4, 5. Dia akan duduk dekat sini. So, negatif 4, 5. Nak putar 180 darjah. Putaran kamu macam ni nanti. Jadi dari yang asal 3 kotak, bila putar pun kamu akan putar sebanyak 3 kotak. Jadi inilah B kamu yang baru, B prime. Okay, boleh tak? Ada tak siapa-siapa ada soalan? Okay. Hopefully lah tak ada soalan. So kita dah siap 100 putaran, 180, 90. Selagi dalam grup cikgu akan share screen ni dengan recording sekali. Cikgu rasa kita boleh stop dekat sini lah kelas kita. Kita dah belajar 3 jenis ni, cukuplah dulu. Next class cikgu akan sambung pula dengan pembesaran. Cikgu tunjuk sikit lagi dan kita akan buat gabungan transformasi. Kita akan start dengan yang simple, kemudian baru cikgu akan dedahkan kamu dengan soalan exam. Okay? Ada tak siapa-siapa ada soalan sebelum kita stop? Ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Okay. Clear? Okay, kalau tak ada clear, so itu saja untuk hari ni. Boleh bersurai, jumpa lagi kelas akan datang. Teruskan kehadiran kamu. Okay? Pastikan kamu join kelas lain pula lepas ni. Okay, so itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Boleh pergi rehat 30 minit and then sambung pula dengan kelas lain. So boleh bersurai. Bye-bye. Ya, terima kasih. Bye-bye.